Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, kita akan teruskan ke aktiviti pertama pada malam ini, iaitu kita akan cuba baca. Saya cuma tasmik saja, maknanya saya cuma dengar saja. Mana dia? Mana dia? Bukan. Yang huruf Hamzah, ba yang tak boleh. Okey, dengan itu saya menjemput siapa ada kat sini. Puan Nurmala, boleh mulakan dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Sekejap, siapa pula ni baru masuk. Banyak sangat ada nama Nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua orang nama Nur kat sini. Percaya semua. Betul lah. Adik saya pun nama Nur, Nur Fakihah. Confused sikit sekejap kan, saya cek. Ada tak siapa-siapa terlepas atau salah grup sekejap. Semua betul lah. Okay, insyaAllah semua betul. Okay, dengan itu Puan Nurmala silakan. Baca daripada atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. I, U, A, U, U, I, U, I, A, I, U, A, I, A, An, I, Ing, U. Maaf ini apa? Ustaz Rizal punya gambar kurang jelas sikit kat sini. Betul Mana Ustaz? Ni kat tengah ni. Ing, U, Un. Okey. Sebelum kita pergi ke seterusnya. Okey, bila kita cakap pasal huruf Hamzah, kita mesti istifal. Ingat tak Ustaz Rizal cakap istifal. Jadi dia bukan A, I, U. Dia bukan atas tu, bawah, depan, bukan. Maksudnya atas pun tolak ke bawah, bawah pun tolak ke bawah, depan pun tolak ke bawah. A, I, U, A, U, U. Tengok, dia bukan U. Okey? Okey. Itu saja. Okey. Terus kita sambung. Kita sambung lagi. Boleh habis. Huruf ba. Lagi Apa ni Pak? Babi bu bab. Bau bi bai. Tak nampak Ustaz nanti. Bau bi bai bab. Babi bu bab. Bau bi bau bai. Man bin bun. Okey, bila kita sebut huruf ba pula, bila kita ada bersukun, dia tak sama macam huruf Hamzah. Huruf Hamzah tak ada qalqalah, huruf ba ada qalqalah. Bila dekat hujung dia jadi qalqalah kubra, besar. Okey? Atau kuat. Jadi dia punya itu, dia bukan, maksudnya dia bukan bab. Kita bukan nak bunyikan dia. Dia bunyi sebab kerana kita menahan dia punya tu sampai dia terbunyi, bukan pasal bab. Dia benda tu kita paksa dia bunyi. Jadi dia bukan bau bi bai bab. Dia bukan bab. Kita kan dia. Boleh faham Okey, daripada tadi saya perasan bila Puan Nurmala sebut tanwin, ada waw tanwin dengan ya tanwin. Dia Puan Nurmala pergi kat makhraj huruf itu. Bau, dekat situ. Bayi. Dia bukan kat sini. Sedangkan huruf waw dengan ya, adakah dua-dua dia istifal? Bau. Tak. Dia dua-dua huruf ni adakah dia istifal juga? Dia istifal kan? Jadi dia bau, bai. Bau, bai.
baik. Bukan baik. Kalau baik dekat hidung. Baik. Bau baik. Bau baik. Ayo. Okey, jadi bila sebut ke hurufnya tu waw waw bersukun dengan ya bersukun, dia bukan bau, dia bukan kat waw kat sini, bukan ya kat ni. Bayi. Okey. Okay, Alright, okey, seterusnya mana dia? Boleh nampak? Nak suruh saya besarkan? Cuba Ustaz. Tati tu tat. Tati tu tau tai. Betul tak? Tak nampak nanti Sekejap saya besarkan kalau boleh besar. Okey. Oh, besar sangat. Okey. Alhamdulillah dapat. Okey. Okey. Tati tu tau tai tat. Okey, bawah Ya. Tati tu tat tau tai tan tan ting ting tun tun. Ayo. Okey. Tadi saya biasalah bila tak bersukun, dia tak ada qalqalah dan dia tak bersofir. Dia tak ada tayar pancit, tak ada kalau dengar betul-betul saya bunyikan dia tat tat, dia tetap huruf syiddah, dia tertahan. Tat. Yang terlepas apa? Bunyi ke udara? Udara dia. Jadi dia tertahan, syiddah tu tertahan apa? Tertahan suara. Dia tak bunyi tat tat, tahan dia. Lepas tu tat, dia punya tu udara dia terlepas sikit saja. Dia bukan bunyi suara, dia bukan terlepas terlepas udara. Kalau terlepas udara itu sebab tu bunyi tat tat. Okey? Insya-Allah. Alright. Okey. Tadi saya dah dengar waw sukun, ya sukun dah mula elok sikit. Okey, bagus. Sekarang terus ke huruf sa, cuba. Sa. Sa. Sa si su sas. Sa si su sau sas. Ustaz, betul tak Ustaz? Sekali lagi. Sa si su sau sas. Sekali lagi. Yang mana satu? Okey. Si su sau sai sas. Bawah dia. Sa si su sas sau sas. Sau sai. Sas. San. Ini tu. Ada dua. Dia tak nampak sangat. Dia tu tak clear. San. 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 Sin. Sin. Sun. Sun. Betul ke tak betul tu? Tak betul kot. Okey. Bila sedang kat mentah-mentah huruf sa dengan ta ni dekat dengan huruf nun, jadi dia bertemu kat huruf nun lah. Tan, tin dekat sini. Bukan. Dia bila bertemu, okey, san, tan, fin, sun. Cuba. San. Dia bukan sa bertemu dengan huruf nun, lepas tu dia bunyi kat situ. Makanya dia suara dia kita bunyikan kat situ. Betul ke tak? Tak betul. Saya ada sifat istifal. Difahamkan tu. Jadi san, fin, sun. Cuba. San, sin, sun. Ayo. Okey, terima kasih Puan Nurmala. Okey. Terima kasih Ustaz. Kenapa saya betulkan Puan Nurmala dahulu? Sebab pasal yang lain saya cuma nak dengar je. Boleh tak? Lepas tu saya betulkan sikit saja. Okey, jadi kita go cepat sikit. Kita pergi cepat sikit. Lepas tu kita beri laluan untuk Puan Nursina. Silakan Puan Nursina. Okey Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Okey, silakan. I u a u au i u ai a i u a au i a an in un. Bunyi bunyi betul tapi tak tepat. Oh, tak Okey. tepat. Okey, bila kita tu, bila hamzah bersukun tu, dia bukan dia bukan jadi kat mulut, bukan tu bunyi jadi dia huruf hamzah tu kat mana? Kita cakap hamzah kat sini ustaz. Tapi bila kita bunyi dia i u a ke dalam u i u ai a. Okey. Jadi bila sama juga bila huruf hamzah bertemu dengan huruf nun atau bertanwin, an in un. Okey? Okey, continue. Kita tak boleh lama-lama. Sila huruf ba pula. Babi bat. But Salah. Babi bat. But lagi. Tak ada huruf ta kat sini. Bab. Sekali lagi. Babi bab. Yau bi. Tak ada ya pun. Astaghfirullahaladzim. Bau bi bayi bab. Sambung. Babi bu bab. Bau bi ban. Bukan bi. Ba ya ba. Ulang daripada bau. 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 Dah bau. Kalau bau tu kita bau. Sebab pasal kita tu. Wow tu kita nak bunyikan dia kat sini. Wow, bau. Kat sini juga kita. Dia bau. Dia lidah kita tak boleh terangkat. Bila terangkat jadi bau. Dia jadi ke depan. Jadi lidah mesti istifal. Bau. Bai. Lidah tak boleh terangkat. Kalau terangkat jadi isti'la. Huruf waw dengan huruf ya dia duduk istifal. Bau bai. Cuba. Bau bai. Elok tu. Sambung. Ban bin salah. Ban bin bun. Okey. Salah. Tak, sikit. Sambung. Tati tu tat. Tati tu tau tai. Betul? Tat. Sambung. Tati tu tat tau tau. Okey. Mula-mula mentah-mentah ni bukan huruf hamzah lagi, jadi dia tak bunyi macam dia tak bunyi istifal lah. Tati tu tat. Macam tati tu dia tetap istifal. Ingat tati tu. Tati tu. Ulang. Tati tu. Tati tu tat tau tai tan duduk sama. Dia tan tin tuntut. Jadi dia punya tu Ustaz Rizal nak tunjukkan sebenarnya bila dia bertanwin sama juga dengan dia berjumpa dengan nun bersukun. Tan tin tun. Tan tin tin tun. Ayo sambung huruf sa. Si susah. Okey, huruf sa ni susah sikit nak sebut kalau
Kalau maaf cakap, kalau kita dah tak lidah Perancis susah sikit nak cuba. Tapi tak apa. Untuk apa kita panggil cheat code dia. Untuk cheat code dia, sa tu kita kita gigit sikit-sikit je. Tak perlu nak keluar, tak apa. Gigit sikit je kat hujung lidah tu sikit. Sa. Dia tak perlu sampai ada yang tu terangkan mesti sampai setengah lidah keluar. Baru tak perlu. Kat hujung lidah ni gigit kacip kat lidah hujung tu. Sa. Cuba. Sa. Okey. Sambung. Sa si su sas. Sa si su sau sai sas. Boleh? Sambung. Sa si su sas. Sau sai san sin sin Betul. sun. Okay, very good. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nusina. Terima kasih Ustaz. Okay, siapa lagi ada? Okay, Puan Norayu, sila unmute. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, silakan. I u i u ai. Apa? I u i u ai. Okay. Bila panjang ni yang kita tahu betul-betul istighfar kita. Kalau dia tak istighfar, dia tak ada bunyi maaf cakap, dia tak ada bunyi macam intonasi atau dia panggil ada saya tak nak gunakan istilah ni sebab nanti orang ingat salah. Dia tak ada imalah dia. Dia ada betul tak? Betul. Betul? Tapi dia bukan dia bukan dia bukan dia campur tiga-tiga. Dia mesti dia ada macam ada U-turn sikit. Jadi bila kita sebut bila ada huruful mad, kita tahu kita bacaan tu istighfar kita. Dia ada lidah tu tak boleh terangkat. Pangkal lidah tak boleh angkat, tengah lidah tak boleh angkat, hujung lidah tak boleh angkat. Dia mesti istighfar juga. Tu the trick dia. Okey, cuba. Au ai. An in un. Ayo sambung. Kejap. Okey. Babi bu bab. Bau bi bai bab. Babi bu bab bau bai. Ban bin bun. Ayo. Tati tu tat. Tati tu tau tai tat. Boleh? Tati tu tat tau tai. Tan tin tun. Ayo. Sasi su sas. Sasi su sau sai sas. Sasi su sas sau sai. San sin sun. Ayo. Alright, very good. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Norayu. Ustaz. Sama. Okey. Siapa lagi? Puan Noraidah. Sila mute. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, silakan. I u a u. Bila? Okey, tak apa. Baca sampai habis dulu baru saya tegur. Okey. Silakan. I u a u i u ai I u a au ai an in un. Okey. Alright, okey. Depannya tu bukan masalah dia, kita cuba perbaiki lagi. Dah betul dah tu, kita perbaiki lagi. Puan Noraida nak bunyi kan depan makhraj belajar. Huruf hamzah kan ni, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Puan Noraida nak bunyi kan dia tu. Jadi makanya dia jadi serak. Kenapa jadi serak?
Ustaz gunakan suara tekak. Tengok saya guna saya gunakan sikit je dah boleh batuk Ustaz. Gunakan suara tekak. Bila kita gunakan betul-betul, daripada tu tempat makhraj tu, tempat letak atau tempat bunyi. Bila cakap tempat bunyi, bukan dia betul-betul dia bunyi betul-betul kat situ. Maknanya kita tempat letak dia, mana kita nak focus point dia. Tapi sebenarnya focus point dia yang utama iaitu istifal. Kecuali selain daripada istifal, huruf-huruf lain semua isti'la atau itibak. Selain daripada tu semua istifal infitah. I, u, a, u, i, u, ai, i, u, au, ai, an, in, un. Jadi bila kita tak gunakan suara tekak, makanya kita boleh baca. Baru boleh baca. Oh, macam mana Ustaz baca je? Oh, sebab pasal saya tak gunakan suara tekak. Puan gunakan kat sini, betul tak? Jadi lepaskan dia punya tu bila kita cakap tolak ke bawah, dia tolak all the way ke bawah. Dia tak sampai tekak pun, dia tolak all the way. Okey? Tak apa. Itu je untuk tu. Nanti boleh latih lagi. Sekarang ke huruf ba pula. Silakan. Babi bu bab. Bau bi bai bab. Babi bu bab. Bau bai ban bin bun. Okey, tak ada masalah besar. Okey, sambung. Okey. Tati tu tat. Tati tu tau tai tat. Tati tu tat tau tai. Tan tin tun. Okey. Huruf ta bila dia bersukun pula dia ada mungkin sebab besar mikrofon saya tak dengar sangat. Jadi bila dia bunyi dia ada buka, dia macam bunyi Tadi desir. saya tak bunyi sangat. Mungkin tak bunyi because sebab pasal dia punya itu Microsoft pula. Mikrofon punya suppression, dia punya program dia. Jadi bila tak saya cuma terangkan dia tu bunyi, ada bunyi ada bunyi pop macam desir. Pop. Tu je Tapi dia desir tu main bunyi popping. Dia kalau dia kalau terlepas dia tat. Tayar pancit. Okey. Sambung huruf ta. Sa si su sat. Sa si su sau sai sat. Sa si su sat sau sai. San sin sun. Ayo. Okay, very good. Alhamdulillah. Terima kasih, Okay, Ustaz. sama. Okay, siapa lagi ada? Okay, Puan Nur Ida. Sila mute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, silakan. A, I, U, A. A, I, U. Kan daripada first lesson kita dia bukan A, I, U, tapi dia saya terangkan tadi pada Puan Norayu, dia bukan A, dia bukan E, dia bukan E, dia tiga-tiga. Dia bukan A, dia bukan E, dia bukan E. Tapi dia tiga-tiga. Bila macam mana buat tiga-tiga, dia mesti A, I, U. Bila nak buat, mesti istifal. Istifal murud. Okay. Itu, ini saya dah terangkan. Jadi, Puan buat semua all the way. Saya tak kacau. Silakan. A, I, U, A, U, Au. Ni sukun. U. O, U. U, I, U, I, A. Panjangkan sikit. Kalau ada wow mati, tak ada tanda, maknanya jadi huruf full mat. Maknanya dia jadi panjang. U, I, U, ai, A. U, I, U, I, A. Sambung. A, I, U, A, Au, Ai. An, in, un. Ayo. Okay, sambung.
Babi bubab. Bab. Babi bubab. Ayo, sambung. Bau bi bai bab. Hmm. Babi bubab. Bau bai. Mungkin pasal mikrofon dia tak bunyi dia punya bird dia. Babi bubab bau bai. Babi bubab. Bau bai. Ayo, sambung. Ban ban bin bin bun bun. Ayo, sambung. Tati tu tat. Bukan. Tat. Okey, sambung. Tat. Tati tu tau tai tat. Tati tu tat tau tai. Tan tin tan tan tin tin tun tun. Sambung. Sa si su sas. Sa si su sau sai sas. Sa si su sas sau sai. San san fin fin sun sun. Ayo, very good. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alright, okay. Siapa lagi ada di sini? Puan Nur Hafiza. Boleh unmute? Okey. Okay, boleh dengar? Boleh. I, U, Okay, sekejap Okey, kita sambung. Nanti boleh sambung lagi perbincangan walaupun lagi semangat kejap Okey. Alhamdulillah. Sebentar saya nak tengok. Nanti kejap. Muhammad, kenapa ia tak boleh rekod? Mak tak tahu kenapa tak boleh buat apa-apa. Siapa yang tutup grup dia? Ayah. Aha. kat situ tulis recording. Boleh? Dia tak, Muhammad tak boleh. Is it breakout rooms again? No, masalahnya Muhammad bukan host lagi. Dekat atas tu dah memang recording Ustaz. Kat atas memang dah recording Okay. Tapi Mak bukan host lagi. Make host. Do you want to change? Okay. Alright. You're now host. Okay. We are still recording Okay. Post recording. Okay. Correct. Okay. Baik, maaf ya. Baik, aktiviti tasmid kita yang tadi yang pertama. Sekarang kita masuk kepada sifat yang seterusnya, iaitu sifat qawiyah. Ini sifat yang kuat. Kalau dia kuat sekali dipanggil aqwa, sifat qawiyah. Jadi bila kita kata sifat qawiyah, kita tengok pada makhrajnya tengah lidah bertemu lelangit tengah. Sekali lagi saya ingin ingatkan perkataannya bertemu, bukan tengah lidah lelangit diangkat ke lelangit tengah, bukan dia bertemu. Bertemu maknanya tak semesti kita angkat dia lidah tu boleh bertemu, kalau kita bahagian atas kita turunkan ke bawah juga boleh bertemu. Jadi itu maksudnya. Jadi jangan kita salah faham bila disebut huruf jim kita pun pergi angkat lidah kita. Ja, kita bunyi gitu. Dia tak, dia ja. Dia tengah lidah bertemu. Bila kita sebut istifal, ja, dia akan automatik tengah lidah itu akan terangkat sikit. Itu tadi saya kata tadi. Bila konsep terangkat dengan sengaja angkat tu lain. Kalau kita sengaja angkat ja, dia bunyi Jawa. Tapi dia terangkat, dia terkena bertemu secara tidak sengaja sebab kita nak istifalkan dia. Nampak sini? Istifal. Kita nak rendahkan dia. Ja, dia jadi. Automatik dia akan ternaik sikit. Ja, bila kita tolak kita punya rahang atas ke bawah,
ya, dengan asbab kita istifal, dia jadi huruf ja. Dia bukan ja. Ja, bukan. Ja, bukan. Ja, bukan. Tetapi dia istifal. Ja. Semua lidah terturun. Nanti seolah-olah bahagian tengah lidah ni, dia automatik dia terangkat sikit. Tetapi dia bukan angkat semua, tak. Bahagian tengah saja terangkat. Bahagian tengah saja terangkat secara automatik. Ja. Macam tu. Okey? Begitu juga dengan huruf ha. Ni kita adhaf, lemah, tengah-tengah leher atau halkum. Kita tengok. Jadi kita tengok yang tadi syiddat qawiyah ni, huruf dia lebih banyak yang kuat 1, 2, 3. Ya. Mutawasitah 1, 1, 2, lemah 2. Jadi dikira anggap lebih banyak sifat yang kuat, maka dia jadi kuat. Baik, saya tak nak lebihkan penerangan ini. Ya, kita nak terus pergi ke latihannya. Okey. Perhatikan bagaimana huruf ja ditulis di depan, di tengah dan di hujung. Ya. Kemudian huruf dal sama juga, hujung daun lidah diangkat menekan ke gusi dan pangkal gigi penyerat atau gigi kacip. Ini yang tadi saya sebutkan. Saya sebut sini apa? Hujung daun lidah, bukan semua lidah. Kalau semua lidah bermakna daripada pangkal. Ini selalu kita jadi masalah bila kita sebut dal, kita angkat lidah kita. Kita angkat, tak payah. Dia yang bertemu cuma hujung lidah saja. Ini lidah, hujung bahagian sini saja. Bahagian sini. Dia terangkat sikit saja. Lidah kita saya ingat macam gini. Dia cuma terangkat sikit saja. Begitu. Da. Nampak tak? Da. Bukan da. Bukan. Da. Di, du. Da, di, du. Istifal. Da, di, du. Huruf zal mirip macam huruf sa, tapi zal satu tempat point saja. Za, satu. Yang tadi sa, 3 point. Hujung, macam triangle. Ini satu saja. Za. Hujung daun lidah bertemu pangkal gigi. Ujung 2 gigi kacip tengah. Macam itu. Za. Juga mutawasitah, pertengahan. Baik. Huruf ra begitu juga. Huruf ra merupakan huruf qawiyah. Huruf yang kuat. Kenapa? Sebab lebih banyak sifat kuatnya berbanding sifat lemahnya. Sifat bayina, sifat izlaq, mutawasitah, pertengahan. Sifat istifal, infitah merupakan sifat-sifat yang lemah. Jahar, inhiraf, takrir, itu kuat. Inhiraf. Jahar kita tahu. Maknanya udara tak keluar. Tak boleh sebut itu terkeluar udara. Kalau kita kalau ke dalam tak boleh keluar udara. Nafas tak boleh keluar. Dan dia melencong, huruf ra melencong ke belakang. Dia melencong dulu baru dia istifal. Ra. Itu jadi huruf ra itu jadi tebal. Kemudian huruf zai begitu juga. Dan huruf sin. Okey, dan huruf shin. Huruf sin, tengok, huruf sin dan huruf shin merupakan sifat huruf yang lemah. Kenapa? Sebab kebanyakan sifat hurufnya lemah. Huruf sin yang paling kuat sofir, satu aja. Tapi yang lain semua sifatnya lemah. Tafashi juga begitu, huruf shin. Tafashi saja yang kuat, tetapi yang lain mutawasitah satu dan yang lain semuanya lemah. Jadi kena baca dengan kadar yang menunjukkan dia lemah. Sebab itu kita tak boleh baca a'udzubillahi minasyaitan, tak boleh. Sebab dia lemah. A'udzubillahi minasyaitan. Cuma kita nak tunjukkan dia punya tafashi saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kuat sangat tak boleh. A'udzubillahi minasyaitan, kuat. A'udzubillahi minasyaitan, cukup. Bismillah, cukup. Bismillah, lemah sangat. Bismillah, itu melampau. Itu kuat. Dia sedangkan dia hurufnya
dhaif. Jadi pada malam ini yang kita nak terangkan ialah tentang satu istifal. Yang kedua konsep huruf yang kita ingatkan dia itu lidah kita terangkat keseluruhannya tidak. Lidah itu terangkat dengan asbab tadi saya sebut sama macam huruf jim. Huruf jim itu bila kita nak sebut dia, kita istifal, tengah lidah dia akan ternaik sikit. Begitu juga dengan huruf dal, bila kita sebut dia istifal, dia automatik ujung lidah tu akan naik sikit. Sikit saja. Dan dia bukan naik gitu, bukan naik da, tak. Dia sikit saja. Da. Sebab rahang atas turun ke bawah, asbab sifatnya sifat istifal. Ya, istifal. Itu nak kena faham. Jadi bukanlah bila cakap kita cuma makhraj saja da di du. Itu tak tepat. Dia da di du. Baik, kita bagi kepada kumpulan sekali lagi. Oh, itulah. Saya punya mic yang tak bunyi rupanya. Sebab tu saya cakap-cakap daripada tadi tak ada orang jawab. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk aktiviti seterusnya. Okey, kita terus ke huruf ja pada malam ini. Okey, tadi siapa yang tadi sebelum ni tadi yang baca tadi? Saya Ustaz. Okey. Alright. Sekarang baru dengar suara saya. Sebab tu saya mute rupanya. Allahu Akbar. Okey. Alright, kita terus ke sambung ke huruf ja. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Boleh, silakan Puan Nur Hafizah. Jaji jujaj. Jauji jai jaj. Jaji. Dia bukan cac. Dia bukan cac. Dia huruf apa? Apa di sini ada apa? Ustazah tulis sini. Ni ada bagus. Dia jahar, dia syiddah. Jadi bila syiddah ni, bila dia jaj, kalau dia tu kita sempurnakan sifatul huruf syiddah dia, jaj. Baru dia ada qalqalah dia j. Okey? Jadi bila kita sebutkan dia, dia jaj. Kalau dia tertahan. Kalau jadi dia tu dia bukan bunyi jaj. Dia tak bunyi rokhawa, dia bunyi syiddah. Jaj. Okey? Lagi-lagi kalau dia kat hujung, dia jadi qalqalah kubra. Sekali lagi, ambil ni ji jai jaj. Ji jai jaj. Boleh sambung? Jaji ju jaj jai jau. Yan jan jin jin jun jun. Ayo sambung. Ha hi hu ha. Ha hi hu hai ha han hin hun. Bagus, sambung. Kho khi hu kho. Kho khi hu khau hai khon khin khun. Okey. Okey, huruf kha ni dia mutawassitah. Maknanya dia pertengahan. Dia pertengahan.
Okey, apa beza huruf jim, ha dengan kha ni? Beza dia paling itu ialah dia sebenarnya khusuddaqtin fi. Dia sebenarnya huruf isti'lah. Huruf kha ni huruf isti'lah. Okey, bila cakap pasal huruf isti'lah, maka dia pangkal lidah. Bukan hujung lidah, bukan tengah lidah, pangkal lidah. Kat paling base sekali ni ternaik. Tetapi dia bukan huruf itibak. Dia tetap infitah. Bila kita cakap infitah, maknanya dia ternaik, lepas tu dia terangkat tapi dia tak melekat. Jadi tadi bunyi khokhi, dia bunyi tebal sikit. Tapi dia bukan huruf qawiyah atau qawi. Dia bukan kuat. Dia mutawasitah, betul tak? Mutawasitah. Betul. Dia pertengahan. Khokhi khokh خاخي خو خي خن 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 Cuba ulang sekali lagi. خاخي خو خخ خاخي خو خو خي خن خن Kenapa khai? Dia kha, dia tetap kha. خي Kha, dia khai. Kenapa jadi khai? Dia kha. Dia tetap kha. Bila bertempur dengan huruf ja pula, dia jadi istifal. Yang huruf isti'la cuma huruf kha. Bila bertempur huruf ya, dia jadi istifal balik. Khai, khai, khai. Faham? Okay. Okay. Alright, kita terus sambung ke huruf huruf dal. Dal aja tadi. Saya tak sampai dal lagi. Dah. Huruf dah. Silakan. Dadi dudad daudi daidad dadi dudad daidau dan din dun dun. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Nur Hafiza. Sama. Okey, siapa lagi ada? Puan Nurul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Jaji jujat jauji. Dia bukan touch. Dia bukan touch. Dia bukan huruf rokhwa. Dia tak ada dia tak. Jadi dia tertahan jaj. Cuba sekali lagi. Jaji jujat jauji jaijat. Jaj. Jaj. Dia qalqala, nampak tak? Qalqala. Qalqala ni cuma 5 huruf je. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ad, alta, alqa. Bila sebutkan dia tetap makanya peranan syiddah tu main peranan sangat besar untuk qalqala. Ad, alta, alqa. Okey? Jadi dia bukan jaj. Jajidun jaj. Jauji jai jaj. Cuba. Jaji jujat jauji jaijat. Sambung. Jaji jujat jaijau jan jin jun jun. Ayo, sambung. Hi hu ha. Hi hu hai ha hen hin hun. Ayo, sambung. Khi hu khoh khi hu khâu khoen. Khi hu khâu khoi khoen hin hun. Okey. Khaw. Bila kita sebut khaw dengan khai, dia huruf dia isti'la, betul, huruf kha. Tetapi bila dia bertemu huruf waw atau ya, dia tetap dia bertukar, bukan bertukar huruf kha dia tetap isti'la. Lepas tu dia bertukar kepada huruf istifal. Kenapa? Sebab pasal berjumpa huruf bersukun waw dengan ya. Khaw, khai. Sebab tu dia bunyi beza dia. Dia punya tu bunyi turun ke bawah. Khaw, khai. Cuba. Khaw, khai dia. Okey. Saya faham kalau puan rasa huruf waw tu dekat sini. Tapi dia bukan sebenarnya bukan kat sini. Dia tempat dia tetap kat sini. Khaw,
Khaw. Lepas tu saya tak perlu muncung mulut pun, saya masih boleh bunyi huruf waw bersukun. Khaw. Khai. Cuba. khoi Boleh? Khan. khoi khin hun Ayo. Okey, ni siapa nombor 493057? Ni siapa? Oh, Haji Osman. Haji Osman, sekejap saya masukkan Haji Osman balik dalam grup Drive MS. Sekejap Haji Osman. Okey, kita ke huruf da. Okey, cuba. dadi dudat Ini tetap huruf qalqalah. Ada tak ustaz dia tulis sini? Qalqalah. Ada pun. Dia qalqalah. Kan saya cakap 5 huruf je yang qalqalah. Da ab aj ad alqa alqa. Jadi dad. Cuba. dadi dudad Ayo. daudi daidad Ayo. dadi dudad Hmm. daidau dan din dun Dia bukan den din dun. Okey. Dia bunyi betul tapi tak tepat. Bunyi dia betul tapi tak tepat. Kenapa? Sebab kita bila sebut huruf bertanwin atau huruf nun bersukun atau nun tanwin nun sakinah, makanya dia huruf nun tu dia bukan kat dia bukan kat sini. Dia sebenarnya bunyi dia ke dalam. Dan din dun. Okey? Okey, tak apa. Bunyi dah betul dah, cuma kurang tepat. Okey, terima kasih Puan Nurul Ain. syukran Ustaz. Alright, masya-Allah. Okey. Sekarang kita beri laluan. Ada siapa-siapa tak saya terlepas sebelum ni? Puan Nur Siati. Betul? Ke Puan Nur Sina tadi yang saya ambil? Mana satu ni? Saya Nasiati Ustaz. Yang tadi sebelum ni Puan Nur Siati dah baca? Rosina. Oh, okey. Alright, sorry. I am Okay. sorry. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tadi tak dapat latih yang Hamzah dengan Ba dengan apa? Jadi kita latih terus ke sini, boleh? Okey, insya-Allah. Silakan. Dadi dudad Sekali lagi. Jaj. Dad. Dadi dudad. Jaj. Dad. Daud dad. Sekali lagi. Jauji. Bukan. Ini ja ada baris atas. Dad. Sekali lagi. Daripada sini, daripada jauh. Bukan? Bukan, yang ni. Oh, Dia jadi apa? Dia tetap huruf ja juga. Sekali lagi. ja. Sekali lagi, ulang di sini. Jauh. Jauh. Jauji. Jai. Jaj. Bila bila kita bila dalam Quran kita tak akan jumpa dia betul-betul cantik, betul-betul macam ni ada nampak macam huruf ya, tak akan pernah akan dapat macam itu. Dalam Quran dia punya tu semua tulis dah shorthand. Atau dia punya tu sebenarnya satu kalimah, one word. Satu perkataan. Jadi bila dia dalam satu perkataan dia punya huruf dia tu bersambung. Okey? Bila bersambung, kita tak akan nampak dia dengan jarang sekali nak nampak dia dengan huruf ya tu dia tulis cantik-cantik macam gini macam huruf ya, tak pernah. Dia punya huruf ya bersukun selalu macam gini. Okey? Sama ada kita yakin dia jai ke ji ke dia huruf ba ke, itu terpulang kita. Tapi mesti yakin. Sekali lagi, jauji jai jaj. Jauji
Jauji jad. Sambung. Jadi jujad Bukan? jaju Bukan? jauh Bukan? jai ju Bukan? Bersukun. jauh Dia mati. Jauh. jai jauh dan jin jun jun Boleh? Sambung. Ahihuhan ahihuha hahiyu di depan Ahihu. Kita bila sebut huruf ha, dia bukan bunyi udara. Dia bukan bunyi ha, hai, hu. Itu kalau itu saya buat gitu, saya pun semput juga. Dia sebenarnya bunyi suara dia. Bunyi ha dia cuma sikit je. Ha, hai, hu. Cuba. hahihu haiha han hin hun Ayo, sambung. ho hi hu ho Boleh? ha Apa beza huruf ha dengan kho? Huruf ha dia istifal. Ha istifal, lidah ke bawah. Huruf kho isti'alah. Huruf kho dia isti'lah, makanya pangkal lidah terangkat. Kho dia bunyi tebal sikit. Kho khi khu khau khai khan khin khun. Dia bunyi tebal. Kho dia terangkat lidah, pangkal lidah terangkat. Cuba. ho hi hu hau hai han hin hun Ayo. Okey. Huruf dal. dadi dudad daudi Sekali lagi. dadi dudad daudi dai dad dadi dudad dai dau dan din dun dun. Ayo, very good. Okay, very good Puan Nursiati. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masya-Allah. Okey, ada tak saya terlepas pandang? Sebab nama semua Nur ni saya pun confusing sekejap. Ustaz, saya belum Ustaz. Tu mesti ada saya agak dah sudah terlepas. Okey. Ni siapa ni? Saya tak nampak. Mana satu ni? Puan mana? Nora. Nora Syah. Okey. Puan Nora. Okey, maaf Puan Nora. Puan Nora Syah, betul. Okey. Okey. Kita terus masuk ke sikit. Masuk huruf jim. Mulakan, silakan. Jaj. Jauh. Dia qalqalah ni maknanya bila kita sebutkan dia akan ada satu bunyi atau seolah dia berpegang kuat pada huruf sifat tu huruf syiddah tertahan, maka dia terbuat dia akan dia punya result dia dia punya tu dia akan satu bunyi. Sebab tu kalau dia qalqalah kubra okey, ni saya explainkan dia cuma teknikal je. Jadi dia kalau huruf ba ja da ta qa, kalau dia betul-betul bunyi syiddah saja, dia bunyi dia tertahan syiddah dia. Sebab masa berpegang kepada sifatul huruf syiddah dia, maka dia terlepas jadi qalqalah bila dia bersukun. Okey. Jadi dia jaj, dia ab, aj, ad, alta.
Jadi jajiju jaj. Kita apa mengkuatkan daripada apa kita menyempurnakan sifatul huruf syiddah dia, tertahan. Kalau jaj tu tertahan ke terlepas? Terlepas lah kan? Sebab dia jaj dia terlepas. Kalau dia tertahan jaj Syiddah. dia kalau tertahan jaj dia tertahan. Jajiju jaj. Cuba. Jajiju jaj. Ayo sambung. Jauji jai jaj. Ayo. Jajiju jaj. Jai jau. Boleh? Jan jan jin jin jun jun. Ayo. Sambung. Ha hi hu ha. Ha hi hu hai ha. Han hin hun. Ayo, sambung. Kha khi khu kha. Kha khi khu khau khai khan khin khun. Okey, sama juga. Khaw boleh bukan sama, maksud sama yang lain-lain buat sama juga masalah di sini. Dia huruf isti'la lepas tu berjumpa dengan huruf istifal iaitu huruf waw dan huruf ya. Dia isti'la lepas tu istifal. Khaw khai. Boleh faham tak? Dia huruf kha dia yang isti'la. Tapi huruf waw tak isti'la. Huruf ya tak isti'la. Jadi khaw khai. Cuba ulang daripada khaw khai. Okey. Jadi hai sebab pasal kita hai sebab pasal kita huruf kha tu kita istifalkan dia sedangkan dia huruf isti'la. Khaw khai. Kalau how tu saya tahu lidah awak tak terangkat. Pangkal lidah tak terangkat. Kalau how hai, maknanya daripada pangkal lidah tak terangkat. Kalau dia terangkat, confirm dia akan bunyi khaw khai. Tapi huruf kha lidah terangkat ke? Kejap Huruf kha isti'la. Nafas lepas. Okay. Confused. Khussa dokhtin qiz. Banyak-banyak huruf khussa dokhtin qiz, cuma ada 4 huruf saja yang tak infita, iaitu huruf-huruf namanya itba'. Itba' ni sad ta za. Ini huruf-huruf ni semua je tak infita. Yang lain semua infita. Infita tu maknanya apa? Terbuka mulut. Jadi dia terangkat lidah. Saya tak cakap dia terangkat lidah lepas tu dia melekat. Dia kha khi khu khaw kha khi khu khaw khai khan khin khun. Dia terangkat lidah, lepas tu bila nak berjumpa dengan huruf-huruf lain yang istifal atau dia tak ada, dia sebut sendiri saja, dia jadi infitah. Dia tak jadi huruf itba'. Kalau dia jadi huruf itba', makanya melekat dua lidah terangkat. Maknanya dia begitu. Itu dia melekat, itu huruf itba'. Dia tetap huruf isti'la, terangkat lidah, pangkal lidah, bukan hujung lidah, bukan tengah lidah, pangkal lidah, base. Ambil daripada khaw. Khaw khai khan. Kha, sebut huruf kha dulu. kha. Lepas tu baru i. Khai. Ya. Okey. Khai khan khin khun. Ayo. Okey, sambung. Okey. Dadi du dad. 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 Dia sama juga macam huruf jim tadi. Ada tak kat sini? Ada tak? Ada. Dia syiddah, lepas tu dia qalqalah. Okey? Alright. Sekali lagi. Dadi du dad. Dad. Sambung. Daudi dai dad. Ayo. Very good. Sambung. Dadi du dad. Dai dau. Dan din dun. Ayo. Very good. Okey, terima kasih Puan Nora. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke huruf dal. Okey, saya tak pasti sangat nanti boleh kena sambung tak sampai huruf shin. Tapi saya akan balikkan pautan pada Ustaz Rizal.
Mana tadi? Puan Zoria. Okey. Huruf ra Ustaz. Kejap. Kejap. Saya tu terkeluar ni. Kejap. Okay. Sikit lagi. Raw. Daripada ra alif datang ra Ustaz. Raw. Raw. Tambah raw bukan raw. Ra inhiraf. Raw. Bukan raw. Ra. Tu dia. Raw. Raw. Jangan raw. 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 Raw itu baris atas. Raw memang bunyi raw. Lidah tak istifal. Raw itu lidah ternaik. Lidah istifal. Raw. Bukan raw. Lidah istifal. Inhiraf istifal. Raw. Itu raw. Nampak tak? Inilah kelemahan tak kita. Ra, ru. Raw. Tu dia. Sikit je nampak tak? Yang itu yang tadi sebut raw sebab lidah terangkat. Raw. Dia lidah tak diterangkat. Lidah mesti inhiraf istifal. Raw. Tu raw. Nampak tak? Raw terangkat. Ra. Inhiraf istifal. Ra dulu. Sebut ra dulu. Ra. Baru kumpulkan bibir. Raw. Tu dia. Okey. Alhamdulillah cukup. Baik. Baik, saya nak kongsi sedikit. Tadi siapa sekejap Khadijah, mana Khadijah? Khadijah mana tadi? Khadijah, ayah. Tadi kita nak kongsi Ya. Sin bertemu ho. Apa dia bertemu? Sin dengan ho tadi. Dia macam gini kan. Yes. Harun. Yes. Khoruna. Yes, khoruna. Okey. Perhatikan betul-betul huruf sin ni. Huruf sin tadi kita dalam contoh yang kita latih tu kita ada huruf sin yang macam memanjang. Huruf sin kalau kita tahu dia macam ni kan. Dia ada ni kan? Ya, betul Ustaz. Dia ada echo dia tu kan? Ya. Kadang-kadang huruf sin ni ditulis macam ini. Maaf ya. Telajak. Maaf, telajak pula saya ni. Kejap. I am sorry. Ya, sin. Ini dia. Dia punya echo ni, dia pergi ke atas. Maaf, ini pakai tulis ni saya susah. Saya tulis ke depan gini. Ya. Apa saya faham? Ini, tengok dia sini, yang ini dipanggil mahal. 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 Mahal tu inilah sini. Nampak tak? Nampak. Ni ekor ni. Ni dia ada ekor dia. Tu dia. Jadi bila ekor ni nak sambung dengan huruf kha, dia menurun gitu. Ya, dan kita tengok kalau dia titik ke atas, maknanya bila kita tulis yes. Nampak tak? Nampak. Saya naikkan, saya turun. Okay, saya ulang tak apa. Yes, kharuna tak?
Sekali lagi. Yes. Ini ekosin dia. Ya. Okey? Boleh faham? Faham Ustaz. Cuma bila saya jawab untuk sebutan ini, saya dapat reply yang macam ni. Ustaz boleh tengok dalam WhatsApp. Dia tunjukkan macam gitu Saya pula. nak tengok WhatsApp Kejap Nanti Minta saya maaf. tak apa. Okey. Ni lain. Ini Itulah kalau dia pasal. kat depan. Kalau dia Kita kat kena tengok. depan, dia kalau dia kat depan. Kita kena tengok huruf yang sebelumnya kan. Kalau dia terus macam gini, kita boleh assume bentuk Okey. dia nun. Saya terangkan yang ni pula. Kita Dah boleh tanya assume saya benda tu nun. terangkanlah Tapi sekali. bila ada huruf sebelumnya, kita tak boleh assume yang atas tu nun, betul tak? Tak boleh. Dia macam ni. Huruf tadi dia tulis nun Najasun contohnya. Huruf kat depan ni, huruf ini, huruf ni asalnya tak ada titik. Jadi kita tak tahu apa di huruf ni sebenarnya. Jadi dia juga boleh ditulis permulaan ni seperti ini. Dia juga boleh ditulis seperti ini. Kalau dia baris titik atas, nampak tak? Tetap nun. Dia tetap nun. Tapi kalau dia titik bawah, dia jadi ya. Dia jadi ya. Sebab tu saya tadi awal-awal saya cakap, sebab itu Imam Malik kata titik ni hukumnya apa? Bid'ah. Bukan saya yang cakap, Imam Malik yang cakap bid'ah. Sebab apa? Dia pembaruan dan dia boleh menyebabkan kekeliruan, orang tak faham. Tapi dia kata tak apa kalau orang baru belajar, kanak-kanak menggunakannya. Tapi kita hari ini Quran kita cetak semua ada tanda baris. Kita pula tak faham apa benda dia. Cuma dia kanak-kanak. Jadi kalau kata tadi dia tulis macam gini, najasun contohnya, memanglah ini nun. Kepala nun. Jadi kepermulaan itu dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni. Yang kita nak tahu ialah macam mana huruf itu dimulakan. Dari sudut balik tulisan apa. Ini kalau nak tahu lebih, tanya Ustazah Khadijah. Dia mahir khat. Jadi dia boleh tahu, boleh terangkan sikit lebih. Khadijah juga. Geng. Ustazah Khadijah ada buat kelas khat ke? Tak, lagipun kalau kita assume yang hujung tu nun, sin tu jadi tak cukup sifat, betul tak Ustaz? Macam mana tu? Kalau dia jadi wayas nahrun. Wayas tak boleh. Dia wayas kharta itu dia punya mahal. Sebab itu kalau dia sekejap Ustaz. Kalau dia jadi wayas nahrun, tapi kalau dia nak sebut nun, maknanya sin tu dia nak kena ada lagi satu. Kalau macam gitu, dia tak cukup huruf kalau dia assume benda tu sebagai nun, betul tak? Macam ini. Kalau dia nak kata nun tadi, yes. Dia kena gini. Yes. Tak ada meaning lah, tak ada meaning. Dia akan tulis gini. Sebab huruf sin tu sendiri ada 3 lekuk. Jadi tak cukup lekuk. 1, 2, 3 lekuk. Kata siapa? Piramli. Bukan, sang kancil. Sang kancil 1, 2, 3 lekuk. Dia kira tu. Dia ketuk buaya. Kan? Dia ketuk buaya. 1, 2, 3 lekuk. Aku ketuk. Jadi konsep dia tu, dia ada 3. Sin dia ada 3. Dia ada ekor dia. Yang ini kadang-kadang ekornya dibawa ke ya, betul. Dia jadi tu. Ya. Sebab itu bahaya kalau kita tulis tapi kita tak faham. Sebab itu saya tak tahu itu resam Osmani ke bukan. Saya tak tahu. Saya boleh cek sekejap. Saya cek sekejap. Kalau dia resam Osmani, dia akan tunjuk macam ni. Drag time tak Ustaz ni. Sekejap saya anu dulu. Saya buka dulu Quran ni. Saya tunjuk awak. Okey. Saya share. Nampak perkataan ini? Wayaskharuna. Ini tulisan resam Osmani. Jadi dia tidak tulis macam tadi.
Okey? Yang selalu macam gitu tu Quran imla'i. Imla'i. Imla'i tengok ni dia. Tengok dekat sini. Ni tengok dah la yajiduna. Kan? Ni tadi fayas kharuna. Nampak ni? Fayas kharuna. Supaya pembaca tak bingung. Tapi kalau macam tulis macam tu tadi, dia ada masalah sedikit. Sebab apa? Dia ada mahal yang kosong. Bila ada mahal yang kosong, dia selalu akan menimbulkan masalah. Jadi sebab itu dalam tulisan khat, dia selalu tak akan tulis macam tu kecuali kalau dia tulis itu bukan Quran. Yang lain-lain. Tapi dulu punya Quran banyak macam tu. Jadi pembaca banyak akan Kadang-kadang banyak gitu. Jadi itulah masalah yang kita hadapi, kita nak terangkan. Nak tukar kepada Rasam Usmani pun ambil masa yang sangat panjang. Ya, bukan masa yang sedikit. Saya harap saya dah dapat terangkan. Baik, sebelum kita terus ke suratul Fatihah, nampaknya malam ni kita tak sempat lagi sampai huruf-huruf yang lain. Tapi itulah sebahagian daripada perkara penting yang saya nak ungkapkan, nak terangkan bahawa dalam kita melaksanakan sifatul huruf, makhrijul huruf, kita kena rujuk kepada sifat dia. Rujuk pada sifat dia. Baik, saya nak tanya ada sebarang pertanyaan, kalau itu lebih manfaat daripada saya tadarus Fatihah ni kita boleh buat minggu depan. Ya. Ada soalan? Puan Ramiza tak ada nak tanya? Nanti saya tanya dia sekejap. Stop share. Ada sebarang pertanyaan yang lain-lain? Nora, ada pertanyaan? Okey je? Senyum. Okey, so far alhamdulillah. Saya cuba kena latih to be sikit. Ya. Perkataan yang baik itu latih to be. Imam Ibn Khaldun sebut tikrar. Ya, tikrar. Ini bukan program tahap tapi saya terangkan dulu sikit tikrar. Kalau program tahap saya akan terangkan ini kaedah dia kita akan ulang-ulang sebab kita nak tengok kemahiran para peserta. Cuma yang saya nak tekankan ialah tengok huruf-huruf tu tadi tidak ada kena mengena dengan baris atas pergi atas, tak ada. Bila kita buat baris atas pergi atas kita akan buat kesilapan yang sangat besar. Ya, huruf itu terus sifat dia kalau dia gajah, tahu-tahu dia jadi rusa, kecil. Gajah mesti diterangkan bentuk gajah besar. Ya, kalau kancil kecil, kita kena terangkan dia kancil kecil. Macam tu. Ya. Baik, saya nak tanya yang lain. Ada soalan, pertanyaan? Semua okey? Samsul okey, Samsul? Alhamdulillah Ustaz, boleh. Boleh Alhamdulillah. So far you can follow dia punya penerangan dia. Boleh. A little bit different kan? Ya. Jadi kalau kita lompat ke dalam ilmu tajwid, inilah ilmu yang kita nak kena faham konsep dia. Yakni makhraj dan sifat. Tapi kalau kita tak ingat semua banyak-banyak pun Samsul is okay. Just ingat isti'lah dengan istifal. Yang satu lidah terangkat, seluruh lidah terangkat atau setengah lidah terangkat, yang satu semua lidah ke bawah. Yang isti'lah dia sadd taza daripada pangkal sampai hujung semua terangkat lidah. Kalau huruf-huruf ghain, qaf, kha, itu setengah lidah je terangkat, ujung lidah ke bawah. Tapi yang huruf selain yang 7 tu semua ke bawah. Semua ke bawah. Jadi baris atas ke baris bawah ke baris depan semua istifal. Macam gitu juga kalau qalu, qila, walaupun dia baris bawah tetap kalau isti'lah dia isti'lah. Semua terangkat. Dia tak boleh qa terangkat, qi tipis ke bawah, ku ke depan. Tak, dia tak macam tu. Okey, jadi itu namanya sifatul huruf. InsyaAllah nanti kita as we move on kita akan perkukuhkan bacaan kita tu. Ya. Baik, tak ada pertanyaan. Ada Puan Halimatus Saadia ada soalan, silakan. Ustaz, saya nak hantar gambar, nak tanya macam mana cara sebutannya. Boleh. Where is you? Okey, dah. Dah hantar. Hantar kat mana? Dekat chat.
Bukan hantar kat chat, hantar kat mana? Kat Ada kat group. WhatsApp Kat group. WhatsApp group. Oh, WhatsApp group. Sekejap siap. Ni tersalah tekan sekejap. Okey. Kenapa dia? Nak tanya cara baca dia. Nanti sekejap saya pergi kat sini group dulu. Saya dah terhilang sekejap. Share. Yang lain nampak? Nak baca ni, macam mana nak baca? Okey. Bawah. Macam ini, nama ni kalau saya besarkan lagi sikit. Zirzu. Saya tak boleh besarkan lagi. Okey. Kalau kita lihat ni, ini namanya hamzah Wasal. Ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal ini dia sebenarnya dalam huruf bahasa Arab bila ada perkataan ini dipanggil lam ma'rifah. Dia tak ada huruf alif ni sebenarnya. Dia bunyinya kalau bunyinya lezani. Macam mana nak bunyi lam tu? Jadi ulama bahasa dia letakkan alif ini. Alif ini. Alif ini kalau bermula dia jadi hamzah qata'. Kalau bersambung dia jadi hamzah wasal. Maknanya alif yang diwasalkan, hamzah yang diwasalkan dan hamzah yang diqata'kan. Bila kita kata qata', dia ikut baris, kita tak boleh terus automatik cakap dia az-zaniyah. Tak boleh, kita kena belajar bahasa Arab sikit. Yang ini namanya isim. Kalau isim dia mula dengan alif lam. Jadi kalau dia alif lam, sifat dia kena sebut baris atas, az-zaniyatu. Kalau dia baris bawah, is itu baris bawah itu selalu merupakan fi'il amar atau perintah. Tapi tak boleh. Kenapa? Sebab dia kat sini dia alif lam. Fi'il amar tak pernah mula dengan alif lam. Okey? Sama juga macam kita baca. Okey, saya tunjukkan sikit. Mana tadi? Allahu Akbar. Saya bila dah buka-buka ni kan, saya pun hilang juga. Kejap. Share, kejap. Okey. Tengok. Nampak tak ni? Alladzina. Nampak tak? Nampak. Dia ini hamzah wasal, tapi bila dia mula dia jadi hamzah qata'. Maknanya dia jadi huruf hamzah. Alladzina. Asalnya apa? Asalnya tak ada, alif tak ada, cuma lam saja. Ada lam saja, tapi ulama meletakkan kalau bunyi telizina macam susah nak bunyi. Jadi orang Arab untuk mudahkan dia letak alif. Alladzina, dan alif inilah yang dipanggil alif. Dipanggil hamzah wasal dan hamzah qata'. Okey? Macam sini kalau saya baca alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Saya mula dengan as-sadaqati. Kalau saya mula, ni tadi kalau saya sambung fi sadaqat. Saya mula as-sadaqati walladzi. Nampak tak? Macam tu. Okey? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bertanya dan berkongsi persoalan, pertanyaan. Yang lain-lain ada sebarang pertanyaan? Okey. Tak ada ya? Okey. Kalau tak ada, mari kita tutup. Ustaz nak tanya sikit boleh? Ya, siapa tu? Yang Samsul. Ya. Saya tak nampak ni. Yang hamzah wasal ni. Nanti dulu saya belajar hamzah wasal dulu saya belajar. Samsul. Kalau lam mesti baris atas. Ya, habis kalau yang nombor 3 tu kalau selain daripada tu semua bawah. Tidak juga. Dia ada had yang ke depan, baris depan. Baris depan pun dia fi'il amar. Dia begini, kalau kita belajar dia sekadar baca, boleh kita terangkan macam tu, tapi nanti bila sampai dekat tahap di mana kita perlukan penerangan yang lebih jelas, kita tak boleh terangkan. Kenapa?
Sebab nanti kalau pakai macam tu dia akan, habis kalau dia baris ketiga patut, kenapa dia tak macam tu? Sebab ada fi'il amar yang tak macam tu. Okey. Itu dari sudut, sebab itu kadang-kadang bila kita terangkan tentang tajwid ini dia ada dua aspek. Satu aspek membaca, satu aspek dari sudut hukum, dari sudut ilmu bahasa Arab tu sendiri. Okey. Jadi untuk ini, untuk level ini sesuai kalau kita tahu macam tadi tu hamzah wasal, kita boleh mula alif lam, kita sebut dia lam ma'rifah. Kita sebut dia apa? Lam ma'rifah. Maknanya lam ma'rifah tu untuk isim, untuk nama, untuk kata nama. Jadi kalau untuk kata nama kita boleh bariskan dia di atas. Safe. Termasuk alladzina juga kata nama. Dia isyarah, isim isyarah. Jadi isim juga. Isim isyarah. Jadi kita boleh baca dia alladzina. Okey? Nanti kita akan masuk dekat bahagian ada lagi yang akan kita sebut macam tu bila nanti ada baca tanwin bertemu dengan alif lam macam mana pula. Tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham. Itu minggu depan lah. Baru kita cakap pasal idgham, izhar, dan yang sewaktu dengannya. Hari ini kita nak sebut apa yang kita belajar hari ini ialah kita menyebut tentang bagaimana kita nak membetulkan makhraj dulu. Kenapa? Sebab minggu depan kita nak belajar tentang izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Kalau kita tak boleh buat istifal dan tak boleh buat isti'la, kita tak boleh buat ikhfa. Sebab huruf ikhfa dia ada huruf yang istifal, dia ada huruf yang isti'la. Contoh, min qablikum anta min tajri. Jadi sebab tu kita nak kena fokuskan dekat mana sebutan tu, adakah dia ke bawah, dia ke atas, ke depan. Sebab bila kita tak faham, nanti kita semua pergi ke atas. Kita baca anta, kita angkat dia, dah jadi isti'la. Jadi sebab itu malam ini kita fokus saja kepada kaedah membetulkan sebutan. Makhraj, kaedah menyebutnya ialah dengan sifat dia. Paling lemah, paling simple yang boleh kita ingat ialah istifal atau isti'la. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada lagi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ilahi in kunta qabilta tawbati wa ghafarta 'awbati فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أحفظ كل ما سمعت من العلم والقرآن. إلهي أكرمني بحسن الصوت والنعمة حتى أنه من سمع قراءتي يزداد رقة في قلبي إن كان قاسي القلب. إلهي أكرمني بالرزق الحلال وارزقني من حيث لا أحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.